Hi guys, hi boys and girl. Alamak, macam apa ya bercakap. Okey, saya Wak Yus. Untuk video kali ini saya nak menjawab soalan lah tentang pertanyaan-pertanyaan rakan-rakan. Ramailah yang bertanya macam mana saya buat bilik studio ni dalam rumah saya. Sebab saya as a drummer, so saya memerlukan kata apa, tempat untuk saya praktis. As a gitaris dia ada bilik dia kan. Mungkin tak bising lah kalau kata main gitar boleh pakai earphone and then boleh praktis kan. Jadi untuk drummer, kalau tak buat bilik, jiran mengamuk lah nanti kan. Kan. Bising, memang bising. Nak pula drum akustik drum akustik. So drum akustik sekali kita pukul memang bukan dekat jiran je, anak bilik sebelah ni pun dah boleh, kalau tidur tu boleh bangun lah. So saya akan tunjuk macam mana saya buat bilik ni, dan bilik ni jadi soundproof. Saya bukan main drum dalam rumah tak hirau jiran sekeliling, kita kena alert benda tu lah. So kita buat satu bilik untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Dan bilik yang saya buat ni boleh jamming. Okay, so tempat bilik yang saya buat ni, SYJ Sofia pernah jam dekat sini. Scum, Backtrim, Metallica, band-band Revolta, so Cahaya, so pernah jam dekat sini. Band band function untuk praktis. So tempat saya build ni adalah tempat yang privacy. So banyak orang tanya kat mana Wak Yus jamming. Jarang jamming kat luar. Kalau jamming kat luar tu boring dah lah tu, jamming dekat sini kita orang jamming kat luar. So check it out. Kita akan tengok macam mana saya buat bilik ni. Bukan buat lah, saya tunjuk apa yang saya dah buat dekat bilik ni. Okay, actually rumah aku rumah semi-D. So tepi pada jiran aku adalah 20 kaki tanah. And then baru sampai kat jiran tu. So aku selamat sikit dekat situ lah. Rumah aku bukan rumah teres yang sebelah-sebelah tu. Kalau sebelah-sebelah tu tak boleh buat lah rasanya. Boleh buat tapi kos dia agak tinggi. Sebab kos yang aku buat adalah kos yang agak rendah. Okay, nampak dah pintu belakang ni? Dilarang masuk. Okay. So bilik ni bilik studio aku. So kita tengok pintu. Kalau tengok pintu kita tengok pintu biasa je, tapi memerlukan kepakaran nak membuatnya. Okay, jom kita tengok. Okay, ni pintu Pintu lah kan, bukan tingkap. Alright. Pintu ni penting. Untuk buat studio, pintu paling penting. Okay, kau nampak tak ni? Okay, yang ni aku pakai material, panggil apa, yang dalam tapak kasut tu. Yang dalam tapak kasut tu kan, kita beli dekat kedai kasut. Aku pun tak tahu apa nama dia. Dulu aku ada sampel, aku bawa pergi. So dia bagi segulung. So benda ni dia akan cover ni kan. Dia akan cover sini bila kita tutup. Bila kita tutup dia dikedap. Nampak tu? Alright. Dan ini pintu dalam. So bilik ni aku pakai 2 pintu. Okay. Pintu yang dalam pun aku pakai getah kasut ni, getah tapak kasut ni. Okay, aku dah paku dah kat sini. Dan aku bubuh sponge soundproof. So aku boleh tutup.
Memang kedap. Okay. Dan bilik aku fully fully span soundproof yang aku beli dekat kilang direct. Okay, ada aircon, tak panas dalam ni, memang sejuk. Drum set aku ni set-set yang aku pakai lah. Set-set untuk jamming ada amp gitar, ada amp bass. Okay. So boleh nampak macam mana apa benda yang aku guna untuk bilik akustik aku. Nampak tirai tu, nampak kan? Okay, tirai ni tebal tau. Tebal. Aku beli langsir ni adalah langsir yang orang guna dekat hotel dulu kan. So pergi beli dekat barang-barang terpakai. Adalah tirai ni. Nampak? Dia membantu lagi menyerap kata bunyi soundproof tu. Dia membantu lagi lah. Jadi aku beli, aku letak pula dekat depan span tu. Span 1 inci. Dan aku gantung pula langsir ni. Dan belakang bawah aircon tu dulu tingkap. So tingkap aku dah tutup juga dengan span soundproof. Aku dah lock. Dari luar sana aku dah letak satu plywood dan aku tekan. So bunyi tak lepas keluar lah. So orang agak pelik jugalah kan bila aku boleh main drum dalam rumah aku ni. Bilik ni sebenarnya aku dah buat untuk acoustic room. So alhamdulillah lah, setakat ni bila aku tanya jiran-jiran tak ada komplain lah. Yang paling penting ialah pintu. Pintu memang kena pakai 2. Kalau nak buat 1 pun boleh, tapi mungkin tebal dan dia bila kita tutup tu dia kedap lah kan. Bila kita tarik tu kan. Supaya sound yang kita jam, yang kita practice dalam bilik ni, dia tak leaking keluar. So bilik ni aku buat sendiri. Aku tampai semua sendiri. Gam kan, gam semua aku buat sendiri. Tak ni pun orang kata apa, masa aku buat ni, ini dah hampir 10, aku rasa dah 10 tahun dah bilik ni. Tak ada masalah lah aku tengok ni. Boleh lagi bertahan. Span dia apa semua boleh lagi bertahan. Tak ada masalah. Okay guys, itu sajalah sedikit sebanyak yang aku boleh bagi tahu. So kos aku tak cerita sangat pasal kos lah. Pada aku lah, aku pun bukan have punya orang, bukan kaya punya orang. Jadi aku buat ikut kemampuan aku lah kan. Span yang aku beli ni, span hitam tu kan, yang kat belakang aku tu, span tu aku beli bundle besar. Dia dah siap potong lebih kurang dalam 3 ke 40 slice lah. Kena pergi ambil dengan van. So harga dia bila aku pergi ambil dulu dekat kilang lebih kurang dalam RM700. Tak sampai RM1,000 pun. Dah siap potong bentuk-bentuk telur, bukan potong telur, potong bentuk telur tu, ketak-ketak tu kan. Dia dah siap slice. So aku angkat je sekeping, aku tampal. Aku angkat sekeping, aku tampal. Lepas tu dia bagi gum sponge satu tin. Satu tin tu harga dia dalam 200 lah. 7, 8, baru 900. So aku balik aku tampal semua ni kan. Saiz dia 3x6. 3x6. 1 inci je aku pakai. Tak pakai tebal-tebal pun kan. So 1 inci span. Kemudian langsir tu. Langsir aku tak bubuh semua lah. Aku bubuh tempat ni aku guna untuk aku nak tempik macam-macam kan. Jadi yang depan aku ni dengan tepi ni, bawah aircon ni apa semua aku letak untuk support cut sound tu kan. So langsir ni aku beli dalam 2 gulung. Langsir bekas hotel kan. Dia tebal.
Langsir ni kalau angkat pun berat kan. Macam tirai orang tutup stage tu kan. So tirai ni satu gulung ni berapa meter? Tak sure, aku ingat dalam 3 atau 4 meter lah satu gulung ni. Tinggi dia lebih kurang 4 meter juga lah. 4 kali 4 lah kan. Panjang jugalah. Sekeping ni dia dah kira barang second hand pun lah RM80. So aku beli 2, RM160. Tu je lah. Lepas tu tutup tingkap di luar pakai softboard. Aku ingat dalam 1000 lebih je lah aku buat acoustic room. Bilik je tau. Buat pelan-pelan. Lepas tu baru boleh praktis dengan aman. Alhamdulillah yang aku buat ni okey lah, mendatangkan hasil untuk aku lah. So orang kata aku ni ada bilik khas buat beribu-ribu apa ke, tak ada pun. Ini je lah. 1000 lebih 2000 tahun tu lah. Tahun sekarang aku tak pasti dah. Aku ingat span tu lebih kurang dalam sekeping dalam RM30 kot. 30 ke RM35 dah sekarang. Kalau pergi dekat kilang dia mungkin kena beli bundle lah. Aku ingat 1000 ada kot sekarang ni kan. Tak sure lah, benda material apa-apa barang pun mesti meningkat dia punya ni lah. So musim-musim PKP ni alhamdulillah lah, tempat ni bermakna lah bagi aku. Untuk aku praktis, untuk aku duduk dalam ni berkarya. Alhamdulillah ada tempat. Okey lah. So siapa rasa nak buat bilik macam ni kat rumah, ini untuk orang kata apa, untuk rumah semi-D. Okey, untuk rumah teres aku tak sure. Kalau rumah teres mungkin bilik dengan bilik jiran sebelah tu dia jadi back to back takut bunyi tu sampai dalam dunia akustik ni. Bunyi akustik sound ni perkara yang kata apa boleh menyebabkan kita bergaduh dengan jiran ialah bising. Dan benda yang selalu leaking bunyi bising ni ialah bass dan juga bass drum. Bass drum ni, bass drum dan juga bass amp. Gitar tak ada masalah pada aku. Gitar bila praktis dalam ni tak ada bunyi bising pun. Dia bunyi bass lah. Sebab tu dalam acoustic room macam Mak Saleh apa, dia akan buat bass trap. Dia nak trap sound bass tu. Jadi untuk rumah aku, rumah semi-D, jarak orang kata apa, studio aku ni dengan jiran sebelah 20 kaki. Lepas tu baru rumah jiran. Okay. So bila aku drumming kat sini, jiran sebelah tak dengar pun. So jiran rumah semi-D pula sebelah aku ni, yang melekat dengan aku ni, bilik aku ni tak bertentang pun dengan rumah dia. Jadi gegaran ke bunyi tak sampai lah. Takat ni dia pun tak ada komplain. Tak ada masalah. Aku main lagu apa dalam ni, Metallica lah, apa lah, Trash lah, apa semua dalam ni. Kalau bising maybe dia dah call aku. So kalau orang kata aku test sound, aku dengar tu lebih kurang macam dengar bunyi home theater jiran sebelah kan. Pasal home theater jiran aku sebelah tu pun tak ada pun orang kata apa sampai kat rumah aku. Jadi maknanya soundproof aku berjaya lah setakat ni untuk rumah aku. Kalau kata soundproof ni tak berjaya, aku kena upgrade. Mungkin kena pakai span 2 inci ataupun tambah softboard. Bilik ni jadi lagi kecil lah. So bilik aku saiz dia 11x10. Sesuai lah untuk 4 ke 5 orang jamming.
Okay. So setakat ni itu sajalah informasi yang aku boleh bagi tahu. Nanti bila-bila tengok kita buat tutorial tentang sound macam mana aku record lah. Aku record tak padu sangat, baru belajar. So kita belajar sama-sama lah. Okay, bye. Selamat Hari Raya tahun 2020. Musim PKP. Harap-harap video ni akan bertahan sehingga berpuluh-puluh tahun lagi lah. Okay, bye. Jumpa lagi guys. Subscribe lah aku punya YouTube. Wak Yus Dresser Drama. Dan juga aku punya page Facebook like. Apa-apa aku akan update dalam tu lah. Okay, bye.